Jadi hari ni kita nak sambung geometri koordinat kita. Jadi yang ni tajuk yang last lah untuk geometri koordinat ni nah. Dia pasal persamaan lokus. Jadi cikgu rasa kamu pernah belajar dulu pasal persamaan lokus. Siapa tahu lokus tu apa dia? Bulatan. Bulatan je ke? Lokus ni, siapa lagi tahu? Kamu ada belajar kan dalam matematik tingkatan 3 je sebab cikgu nampak cikgu Sania ajar pasal lokus. Lokus ni apa? Maksudnya kamu belajar waktu kamu belajar pasal transformasi semua tu. Mungkin ada sebut perkataan lokus tapi mungkin cikgu tak terangkan secara detail. Tahu ke? Jadi kalau kamu nampak gambar rajah yang ni kan, nampak tak yang dia buat dotted line ni? Jadi lokus ni dia lintasan suatu titik yang bergerak. Tapi lintasan tu ada syarat lah. Jadi dia akan cerita kat kamu dalam soalan tu apa syarat dia. Syarat dia jarak dia mesti sama daripada satu titik ke. Jarak dia mesti dalam certain ratio antara dua titik ke. Jadi dia adalah lintasan suatu, kita panggil apa, titik lah. Titik yang bergerak dan lintasan tu sebab dia bergerak dengan syarat tertentu, kita boleh bina equation untuk dia. Jadi dalam kita punya tajuk ni kita akan bina equation untuk lokus kita. Sebab tu nama tajuk dia persamaan lokus. Okey, persamaan lokus. Jadi yang paling senang sekali bila kita punya titik bergerak tu kita akan label dia sebagai X dengan Y lah sebab dia tak ada koordinat tetap kan kalau dia bergerak. Okey, jadi titik tu kita label sebagai X dan Y. Jadi yang paling senang sekali kalau dia bergerak dengan jarak dia daripada satu titik adalah tetap. Jadi yang ni kes yang pertama yang ditunjuk kat sini. Jadi apa yang ditulis kat sini? Lokus sebagai suatu titik bergerak ialah lintasan dari titik itu mengikut syarat ditetapkan. Okay. Jadi kalau kata kita nak bina persamaan tu, kita akan guna formula-formula yang kita dah belajar sebelum ni. Dan biasanya kita akan guna yang berkaitan dengan jarak. Jadi kalau dia kata kat kamu, kita ada satu titik bergerak dalam jarak yang tertentu, nampak tak? Yang ni titik yang bergerak tu, yang P ni kita panggil sebagai titik yang bergerak tu. Jadi dia bergerak daripada satu titik A ni dalam jarak yang tetap. Jarak dia tetap, bila digerak dia akan buat satu lintasan yang bentuk macam bulatan ni kan. Jadi bila jarak dia tetap, dia akan melibatkan formula jarak. Jadi kalau kata persamaan lokus berkaitan dengan formula jarak, kita akan guna formula jarak. Cuma koordinat yang titik bergerak tu, sebab dia SY kan, kita akan biar dia sebagai SY lah. Jadi kita punya equation tu kita akan biarkan dia SY kat depan. Yang ni mewakili kita punya titik bergerak. Dan bila kat tempat yang dia label X1 dengan Y1 ni, kita akan gantikan dengan koordinat titik yang dia bagi satu lagi tu, titik yang tetap tu. Jadi kamu kena ingatlah selalunya persamaan lokus ni kita akan pakai formula jarak ni. Dengan X dia sebagai X dan Y sebagai Y tu kita tak ubah. Kita hanya bawa masuk koordinat titik tetap kita iaitu kat tempat X1 dengan Y1. Jadi dia akan cakaplah jarak dia berapa. Jarak dia daripada titik tu adalah sama dengan 2 unit. Dekat belah sini R ni kita boleh isi dengan 2. Mari kita tengok contoh dia bagi. Boleh faham takat ni? Okey. Jadi contoh 13 ni, cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik A 4-3 adalah 6 unit, nampak? Jadi dia bagi kamu titik tu, koordinat dia, SY dia. Jadi yang ni S1, Y1 kamu lah. Kita ada dia punya panjang jarak dia lah, kita kata 6 unit lah. Kita akan masukkan dalam formula jarak tu untuk kita dapat persamaan lokus kita. Jadi bila kita ganti, kita akan gantikan part tu kat tempat S1 tu dan kita akan gantikan -3 kat tempat Y2, Y1 ni dia jadi macam ni lah. Jadi lepas dia jadi macam ni, kita akan kembang macam biasa. Jadi maknanya kita akan pindahkan punca kuasa ni, dia akan jadi 36. Lepas tu kita akan kembangkan yang kurungan kuasa 2 ni. Ingat kalau kembang kurangan kuasa 2, dia jadi 3 benda ni kan. Lepas tu kita akan susunkan dia macam ni.
Jadi bila kita dapat equation ni, sebenarnya kamu nampak ni adalah equation untuk satu lintasan yang berbentuk bulatan bila dia ada x kuasa 2 dengan y kuasa 2 ni. Nah, jadi inilah kamu punya persamaan locus kamu. Equation tu kita susunkan dia dalam bentuk arm lah kita kata. Kita akan susunkan dia ikut kuasa dengan x kat depan, lepas tu y kat belakang macam tu. Nah, ini senang sajalah untuk kes yang satu titik ni. Okey, jadi kata nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap. Di kes kita yang kedua, bila kita punya locus tu bergerak dalam satu nisbah. Jadi kalau kata dia bergerak pada satu nisbah, kita kena guna equation jarak juga, cuma kita kena tahu jarak dia daripada titik yang pertama tu ratio dia berapa, jarak daripada titik kedua tu ratio dia berapa. Ni contohnya, kita terus tengok contoh dia ni. Jadi kalau kata jarak dia sama, kita akan kata P ni mewakili kamu titik locus lah. PA sama dengan PB. Jadi kita akan masukkan equation locus tu dua kali kat kiri dan kanan kan macam ni. Jadi kalau kata dia ada nisbah macam yang ni, kita akan guna nisbah dia ni, kita akan tukar dia jadi bentuk equation. Jadi kata kat contoh 14 ni, titik P bergerak dengan jaraknya adalah dari S 1, 2 dan T4 -1 dalam nisbah 2 nisbah 1. Ini maksudnya yang dibagi tu PS nisbah dengan PT. Nah, semua kita bandingkan dengan titik locus kita. 2 nisbah 1. Jadi kalau kata kita nak tukar dia jadi equation, kalau kata PS ni 2 bahagian, PT ni 1 bahagian, siapa yang pendek? PS ke PT? PT pendek kan? Jadi kalau kata kita nak tukar dia jadi persamaan kiri mesti sama dengan kanan kan? Ini maksudnya jarak PT tu kena darab 2 sama dengan PS. Jadi kita boleh tukar kan ratio tu dalam bentuk pecahan macam ni. Jadi bila kita tukar macam ni, bila kita tulis PS akan sama dengan 2 PT kan? Jadi PS ni kita akan masukkan formula jarak dia dengan P tu titik XY je tu. S tu titik kita yang 1, 2 ni. Lepas tu PT pun sama. PT tu P tu locus kamu ganti dengan SY. T kamu tu part dengan -1. Okay. Jadi kita dapat kiri kanan. Yang ni dia buat kiri kanan. Dia buat lah tapi dia dah buangkan punca tu. Kalau tulis macam ni pun boleh. Tapi selalunya cikgu nak kamu tulis macam ni dulu baru kamu gantikan masuk dalam equation dia. Jadi kalau yang ni kamu tulis macam biasalah, kita berkurungan. Jadi dalam kurungan tolak kan, luar kurungan tambah sebab ini formula jarak. Dia tulis siap-siap X dengan Y tu macam ni. Sebab yang tu mewakili locus kamu kan. Jadi kalau ganti titik S, maknanya kita ganti apa kat tempat X ni, kat kurungan S ni ganti apa? Tolak 1. Tolak 1 lah sebab dalam kurungan negatif. Yang Y ni? Tolak 2. Tolak 2. Jadi yang ni yang PS. Jadi kalau kita ganti PT tu, kita kena tulis ada 2 kat luar ni. Lepas tu kita masukkan, ni tak muat nak tulis lah. Kita masukkan koordinat T tu dalam tu, jadi kita tulis XY juga. Okay. Jadi untuk T tu ada satu tu positif, jadi X tolak 4. Tapi bila dia negatif, dia akan jadi apa? Positif 1. Dia akan jadi Y tambah 1. Jadi apa jadi bila kita buang punca kuasa ni kat kiri kanan? Kita kena buat apa? Macam nak buang. Kita bukanlah buang. Kita kena buat apa? Macam nak hilangkan punca kuasa ni? Kat kurungan kuasa 2. Kita akan kuasakan kiri kanan kan? Jadi kamu kena ingat ni sebab pelajar selalu salah. Bila kita kuasakan kiri kanan, nampak tak 2 ni? 2 ni kita akan kuasa 2 tak? Ya. Ya. Jadi bila dia dah kuasa 2, dia jadi apa? 4. Jadi sebab tu dia dapat baris yang ni. Jadi 2 tu sebab kita nak buang punca kuasa tu, kita kena kuasa 2 kiri kanan. Jadi 2 yang ada kat depan PT tu dia akan jadi 4. Dia berubah lah sebab kita bukan boleh buang tu kan, kita kuasa 2 kan. Jadi dia kuasa 2, dia ada 4 kat luar ni, dalam ni kita kena kembangkan dia dapat yang ni bila kita kembang dalam ni. Lepas tu kita kena darab masuk 4. Bila kita dah dapat equation baris dia yang bawah ni, kita kena pindahkan semua orang pergi belah kiri. Jadi kalau senang kamu tengok je macam cikgu pernah ajar kamu ke sebelum ni. Jadi kalau kata sini X squared, sini 4X squared, bila kita pindah kita tu fikir dia jadi apa. Kan? Jadi kalau yang ni dia jadi negatif 3X squared kan? Jadi kamu boleh tulis apa dia.
Lepas tu kalau y squared tolak dengan 4y squared dia akan jadi negatif 3y squared. Tolak 2x tambah 32 dia jadi positif 30 kan. Jadi kat sini dia pindah pergi belah sana, tak ada pergi belah kanan. Boleh juga lah. Jadi kalau kamu nampak ni kecil ni besar, kita boleh pindah dia ke belah kanan. Jadi dia jadi positif siap-siap, kamu boleh fikir macam mana nak buat. Jadi kita tak payah tulis macam x squared tolak 4x squared satu-satu. Kamu boleh terus buat dengan otak kamu. Bila kita dah selesai semua, kita susunkan je dan pastikan kamu kecilkan dia. Ni kalau kamu tengok nombor ni 3, 3, 30, 12, 63. Kalau kita perasan semua nombor ni boleh bahagi 3, kita akan kecilkan semua nombor ni. Kita akan tulis jawapan yang paling ringkas sebagai jawapan dia. Ini jawapan locus dia. Kita tengok ada ini apa? Cari persamaan locus bagi titik Q supaya jaraknya dari titik A dan B adalah sama. Jadi kalau dia kata sama maksudnya apa? Ratio dia macam mana? Satu nisbah satu. Satu nisbah satu. Macam nak tulis equation dia tu? Q dengan A dan B. Macam nak, macam kat atas tu kita tulis PS dengan 2 PT kan. Untuk kes yang ni kita tulis macam mana? QA nisbah QB. QA. Yang ni kita tak payah tulis nisbah sebab kita tahu dia satu nisbah satu kan. Jadi kalau kita tulis dalam equation terus dia jadi apa? QA sama dengan QB. QA sama dengan QB. Jadi Q ni kamu ingat dia titik bergerak kita jadi dia XY. Lepas tu kita buat apa? Masuk dalam formula jarak. Masuk formula jarak lah. Okey, kurungan campur kurungan. Kamu tulis siap-siap macam tu. Kurungan campur kurungan. Luar kurungan tambah dalam kurungan tolak. Di X tolak dengan 2. Y tolak 3. Yang belah kanan ni X tolak 6. Y tolak 9. Okey nah. Jadi kamu akan kembangkan satu-satu ni. Sebelum kita kembang, kita akan kuasa 2 kan. Jadi kita kuasa 2 kiri dan kanan. Untuk hilangkan punca kuasa dia, jadi dia akan jadi baris yang ni. Dah jadi ni kamu kena kembang. Jadi untuk locus ni apa yang kamu perlukan adalah kesabaran dan detail sikit lah. Kamu kena berhati-hati bila kamu kembang dan kita pindahkan tu selalunya kita careless sikit. Jadi last kali yang ni pun sama, kamu selalu lupa nak pemudahkan walaupun patutnya kena lah. Kalau jawapan akhir dia mesti jawapan yang paling ringkas lah. Jadi kamu kena make sure kamu pemudahkan lah. Bila dah dapat yang paling mudah, yang tu jawapan locus dia. Jadi tak penting pun kamu tahu macam mana rupa dia. Jadi tak semestinya rupa dia bulatan kan. Jadi kalau dia gerak melalui 2 titik, mungkin dia akan bentuk satu garis macam ni. Okay. Mungkin dia akan bentuk bentuk-bentuk lain. Dia bergantung pada equation apa yang akhirnya jadi kat ujung ni. Okay. Mari kita buat latihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 9 orang. Mari tengok siapa start dulu. Okay, jadi soalan dia ada banyak kan. Yang ni kita buat 2 boleh lah. Sebab cikgu rasa yang atas ni senang kan. Okay. Jadi yang atas ni cikgu bagi yang A ni kat Safatul. Yang B ni cikgu bagi kat Syafiqah. Okay, lepas tu nombor 2 cikgu bagi kat Fakihah. Dan nombor 3 ni pun ada A, B, C, D. Kita buat 2 je lah. Kita buat A dengan B. Boleh lah. Siapa lagi ada kat sini? Izzah. Dengan Nurin. Lepas tu nombor 4 cikgu bagi kat Huda. 5 cikgu bagi kat Aisyah. Habis dah semua, siapa tak kena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seorang lagi kan? Anis lah. Anis nombor 6. Habis dah lah. Semua dapat soalan satu dah. Okay. Kita start dengan Safatul. Safatul? Ya. Jadi dah start cikgu buat keluar kertas putih cikgu ni.
Aduh. Okey, nampak nak skrin? Okey. Okey, cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari setiap titik berikut adalah 3 unit. First kita kena buat apa Safa tu? Masukkan dalam formula cara terus. Okey, jadi cuba tulis equation dia dulu. Macam nak tulis equation dia? Katakan titik yang kosong-kosong ni titik A. Macam nak tulis equation untuk lokus tu dulu? X tolak kosong. Sebelum tu, yang dalam yang macam tadi tu kita tulis PA sama dengan PB kan macam tu kan. Jadi untuk kes yang ni kita nak tulis macam mana? PA sama dengan PB. Ada PB kat sini, ada satu titik je. PA sama dengan apa? Sama dengan Berapa unit dia P ke A tu? Berapa unit? 3. 3. Jadi jawapan dia 3 lah ni. Jadi jarak daripada P ke A adalah sama dengan 3. Jadi baru kita start masuk formula. Kita kena make sure kita ada equation dulu. Nah. Okey, jadi apa yang ada dalam kurungan ni? X tolak kosong. X tolak kosong. Tambah X tolak kosong. Kuasa 2. Sama dengan 3. Campur Y tolak kosong kuasa 2 sama dengan 3. Okey, jadi yang ni senang sebab titik dia kosong-kosong. First kali kita buat apa? Kita kena buang punca kuasa. Jadi apa jadi bila kita buang punca kuasa tu? X tolak kosong kuasa 2 tambah. Jadi kita akan kuasakan kiri dan kanan kan, betul? Macam tu? Jadi bila kita kuasa 2kan punca, apa jadi kat punca dia? Punca dia hilang. Punca dia hilang. Jadi tinggal yang dalam ni saja. Jadi kalau kata X tolak kosong, bila kita kuasa 2 kan dia jadi apa? X kuasa 2. Tinggal X kuasa 2 saja. Kalau yang Y ni? Sama. Y kuasa 2. Okey, jadi jawapan ni sama dengan apa? Tolak 9. Negatif ke? Yang tu 9. Nanti dia pindah jadi negatif. 9. Okey, lepas tu kita pindahkan kan? Kita pindah ke kiri ya. Jadi 9. Dia tolak 9. Siap dah ni? Dah. Okey, betul lah. Itu jawapan dia. Okey, Syafiqah. Syafiqah mana? Okey, B. Macam nak buat? First buat apa? B tu sama macam siapa tu yang soalan. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari setiap titik adalah 3 unit. Macam nak start? Tulis apa dulu? Masukkan dalam formula tu ke cikgu? Tulis dulu equation dia. Apa equation dia? Kalau tadi Safatul punya PA sama dengan 3. Sama tak equation untuk B tu? Sama. Sama lah sebab dia tengah cakap pasal titik 2, 3 tapi sama dengan 3 juga kan? Kita akan masukkan dalam equation dia. Jadi Syafiqah beritahu cikgu apa ada dalam punca kuasa ni. X tolak 2. X tolak 2. Kuasa 2. Tambah Y tolak 3 kuasa 2. Okey, betul. Jadi first kali kita buat apa? Sama dengan 3. Lepas tu First kali kita buat apa? Yang kurungan kuasa 2 tu tak payah cikgu. Kurungan kuasa 2? Yang tu kita buat apa? Kenapa kita buat kurungan kuasa 2 tu? Nak hilangkan. Yelah, jadi
Syafiqah kita lah kita nak kena hilangkan. Lima tekanan kuasa 2 kiri dan kanan. Boleh yang tu tujuan kita buat kurungan kuasa 2 ni. Kita kuasa 2 kiri kanan. Jadi apa jadi kat punca tu bila kita kuasa 2? Hilang. Hilang. Dia tinggal isi kandung. Jadi kita tulis balik isi kandung dia. Sekejap lagi cikgu nak Syafiqah kembangkan bawah ni. Okey, jadi sebelah kanan ni jadi berapa? 9. Okey, jadi X tolak 2. Bila kembang dia jadi apa? X tolak 2. X kuasa 2 Lepas tu? tolak 4. Tolak 4. 4 apa? 4X lah. Okey. Tambah? Y kuasa 2 tolak. Tak habis gini. Yang ni X kuasa 2 tolak 4S campur? Siapa kata ke kalau yang ni kena kembang kurungan kan? Jadi apa nombor yang last kali tu? Campur 4. Okey. Campur okey. Y pula jadi apa? Y kuasa 2 tambah. Tambah ke tolak? Ditolak 3Y lepas tu tambah. Tolak 3Y ke? Tolak 3Y tu berapa kali? Tolak 3. Tolak 3Y, tolak 3Y kan? Jadi tolak berapa Y? Tolak 3, tolak 3. Tolak 6. Tolak 6Y. Okey, tambah? Tambah 9. Okey. Sama dengan 9. Okey, jadi sekarang kita nak susunkan dia. Yang depan sekali siapa? Yang ada kuasa 2. Siapa? X kuasa 2. Okey, lepas tu? Tambah Y kuasa 2. Okey. Tolak 4X. Tolak 4X. Tolak 6Y. Tolak 6Y. Tambah 11. Tambah 11. Kenapa 11 ke? Tambah 4 campur 9 jadi? Tambah 4 campur 9. Kenapa 11? 13 cikgu. Lepas tu tolak 9 balik? Tolak Ada 9 ni? Tambah 9 tolak 9 lah. Jadi hasilnya tinggal apa? Tinggal 4. Tambah 4 ke tolak 4? Tambah 4. Okey, tambah 4 sama dengan? 90. Okey. Siap dah? Dah. Dah, okey betul. Okey, sekarang ni nombor 2. Fakihah? Cikgu. Okey, cikgu baca soalan dia nak. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit daripada Q. Negatif 21, cari persamaan lokus bagi titik P. Jadi saya nak tulis equation yang tu. PQ sama dengan 5 unit. Okey, jadi yang ni sama macam soalan atas tadi kan? Okey. Jadi kita akan gantikan dalam formula dia. Macam mana? X. X tolak negatif 2. Kalau tolak negatif 2 jadi apa? Tambah. Okey, dia dalam kurungan jadi tambah. Kuasa 2. Tambah. Y. Tambah 1. Tambah ke tolak 1? Tolak. Tolak 1. Kuasa 2. Sama dengan? Sama dengan 5 kuasa 2. 5 kena kuasa 2? 5 je. 5 je. Okey. Macam mana dia jadi kuasa 2? Kenapa dia jadi kuasa 2 lepas tu? Lepas tu buat apa? Kita nak hapuskan punca kuasa tu kan? Jadi kita buat apa? Dua-dua pun jadikan kuasa 2. Kuasa 2 kiri kanan. Jadi sebab tu jadi 5 kuasa 2. Dia tak ada kuasa 2 asal-asal lah. Okey, jadi bila kita kuasa 2, punca hilang. 5 jadi apa? 25. Okey, jadi kita tulis balik yang dalam kurungan ni. 25. Okey, kembangkan Fakihah. S campur 2. X kuasa 2.
X 2X. Campur 2X. Campur Campur 2X tu berapa kali? 2 kali. Jadi campur 2 jadi apa? 4X. Belakang sekali apa? 4. Campur 4. Okey, Y pula. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Tolak 2Y. Tambah 1. Tambah 1. Sama dengan 25. Okey, jadi sekarang kita nak susun je. Siapa depan? Kuasa 2. Jadi kita dah X kuasa 2 ada kat depan kan? Jadi X kuasa 2. Lepas tu? Tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Tambah tolak siap-siap yang cikgu. Jadi kita susun dulu yang X dengan Y tu. Lepas tu yang nombor tu kita akan tolak siap-siap. 2 Tambah siapa dulu? tambah 4X. Tolak 2Y. Tambah 4 tambah 1 tolak 25. Dapat apa? Negatif 20. Betul lah sebab 5 tolak 25 kan negatif 20. Sama dengan kosong. Habis dah? Dah. Habis dah, okey betul. Okay, next question nombor 3A. Izzah. Dah? Ready dah? Dah. Dah, okey. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik-titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Jadi untuk yang A tu, titik A dengan B nisbah dia 1, nisbah 2. Jadi first kali kita nak tulis dia punya equation ni. Macam mana equation dia? Macam mana nak tulis PA dengan nisbah PB tu dulu? PA nisbah PB sama dengan 1 nisbah 2. 1 nisbah 2 kan? Jadi kalau kita tulis PA over PB dia sama dengan apa? 1/2. 1/2. Jadi kita akan tukarkan dia jadi 1. PA sama dengan apa ni kalau kita pindahkan PB tu? PA sama dengan 1. PA sama dengan apa? Dah. Kita nak tulis equation dalam bentuk equation. Punca kuasa. Sabar dulu yang ni. Habiskan dulu. PA sama dengan apa? Kalau PB tu PB yang 2 bahagian kan? Izzah? Ya. PA dengan PB ni PA sama dengan apa PB? Ataupun PB sama dengan apa PA? Siapa yang darab 2? Siapa yang darab 2? PA sama dengan 2 PB. 2 P. Siapa yang panjang, siapa yang pendek? PA sama dengan 2 PB ke PB sama dengan 2 PA? PB sama dengan 2 PA. Jadi 2 tu ada kat depan PA kan? Itu okey. Jadi lepas tu kita akan masukkan dia punya titik dia. Macam mana nak gantikan dalam equation jarak tu? Ada 2 kat luar. X tambah 2. X tambah 2. Kuasa 2. Tambah Y tolak kosong kuasa 2. Jadi kalau tolak kosong tak tulis pun tak apa. Kita tulis Y kuasa 2 kan? Okey, yang belah sana? X tolak 4 kuasa 2. X tolak 4 kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Okey, jadi first kita buat apa? Kuasa 2 kan dua belah. Okey, kita kuasa 2 kan. Apa jadi dengan 2 tu? 4. Dia jadi 4. Okay, jadi kita kembangkan siap-siap yang dalam kurungan tu X campur 2 jadi apa? X kuasa 2. Tambah 4X. Tambah 4. Campur?
Y kuasa 2. Okey. Yang belah kanan ni? X kuasa 2 Hmm. tolak 8X Hmm. tambah 16 Hmm. tambah Y kuasa 2. Okey, jadi kita akan darab masuk 4 ni. Dia jadi apa? 4X kuasa 2 Hmm. tambah 16X Hmm. tambah 16 Hmm. tambah 16Y kuasa 2. Campur 4Y kuasa 2 ke 16? 4Y kuasa 2. Okey. Okey, yang belah sini kita tulis balik je. Okey, jadi cikgu nak kita pindahkan semua pergi belah kiri. Betul lah. Jadi 4X kuasa 2 dengan tolak dengan X kuasa 2 jadi apa? 3X kuasa 2. Okey, 3X kuasa 2. Lepas tu 8X. 8 ke? 16X. Lepas tu belah sana ada negatif 8X. Jadi apa? 16 tambah 8. Jadi apa? 24. 24. Lepas tu 16 ada 16 tu jadi apa? Jadi kosong. 16 tolak 16 hilang. Lepas tu 4Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2 jadi apa? 3Y kuasa 2. Campur 3Y kuasa 2. Okey, boleh perkecil tak? Boleh. Jadi apa? Jadi apa? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 8X. Siap dah? Dah. Dah, okey betul lah. Okey, next one. Nurin, B. Nurin? Ya. Ini salah. Okey. B tu titik C dengan D pada nisbah 1, nisbah 3. Macam nak tulis dalam equation tu? Kita tulis ratio dia dulu. PC. 3 PC sama dengan PD. Sebab PC yang pendek kan. PC nisbah kepada PD sama dengan 1 nisbah 3. 3 kan. Okey, jadi maknanya PC yang kena darab dengan 3. Jadi 3 PC sama dengan PD. Okey, betul. Jadi kita nak gantikan dalam equation. 3 Hmm. X tambah 3 X tambah 3. kuasa 2 Hmm. tambah Hmm. Y kuasa 2. Lepas tu yang sebelah tu X tolak 2 kuasa 2 X tolak 2 kuasa 2. tambah Y tolak 5 kuasa 2. Okey. Ni first kita buat apa? Terus kita hilangkan punca. So kita kuasakan 2. Jadi kita kuasa 2. So dia akan jadi 9. 9. Lepas tu dalam kurungan ni, Nurin bagi tahu cikgu dia jadi apa? X kuasa 2 campur 6X campur 9 tolak Y kuasa 2. Tolak ke tambah? Tambah Y kuasa 2. Okey. Belah sana? X kuasa 2 tolak 4X campur 4 campur Y kuasa 2 tolak 10X Tolak Y? 10Y tambah 25. Okey. Jadi sekarang kita nak darab masuk 9 tu dulu, lepas tu kita akan pindahkan. Ni 9X kuasa 2. 9X kuasa 2 campur 54X Campur 54X. Campur 81 campur Y kuasa 2. okey, sama dengan ni sama je belah sana. Tak muat. Okey. Jadi kita nak pindahkan 9X kuasa 2 dengan X kuasa 2 jadi apa? 8X kuasa 2. 8X kuasa 2. 54X dengan negatif 4X.
Kalau tulis yang Y dulu boleh tak cikgu? Oh betul Y dulu. Jadi tadi belah 9Y dengan Y kan? Jadi campur 8Y. Campur 8Y kuasa 2. Okey, lepas tu X pula. Untuk 58X. 58X. Lepas tu Y pula. Tambah 10Y. Betul, tambah 10Y. Okey, last kali nombor. Ada tambah 81. Lepas tu belah sana ada 4 dengan 25. Jadi 81 tolak 4 tolak 25. Dia berapa? 52. 52. Positif. Haa. Okey. Jadi boleh perkecilkan tak? Kambing kosong. Boleh ke? Nak bagi berapa? Kalau bahagi 2. Cuba bagi 2 dulu jadi apa? 4X kuasa 2. Hmm. Campur 4Y kuasa 2. Hmm. Campur 29X. Hmm. Campur 5Y. Hmm. Campur 26. Campur 26. Boleh kecil lagi tak ni? Tak kot. Tak. Sebab 5 ya. 5 tak boleh nak bagi dengan benda lain kan? Okey, betul lah ni jawapan dia. Ni jawapan paling ringkas. Okey, siap dah? Okey, nombor 4 Huda. Ya cikgu. Cikgu baca soalan dia nak. Dia kata kat sini koordinat titik J dan K masing-masing ialah negatif 1, 3 dan 4, 6. Titik Q bergerak dengan keadaan QJ nisbah QK sama dengan 2 nisbah 3. Cari persamaan lokus bagi Q. Dia macam nak tulis equation dia tu? QJ per QK sama dengan 2 per 3. Okey, jadi siapa yang darat 2, siapa yang darat 3? 3 QJ sama dengan 2 QK. Dia kan darat silang macam tu kan. Jadi 3 QJ sama dengan 2 QK. Okey, jadi kita nak masukkan dalam equation dia. Jadi kita tulis bumbung dia siap-siap. Ada 2. Okey, jadi yang bumbung yang belah kiri nak isi apa? X tambah 1 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Okey, Y tolak 3 kuasa 2. Okey, yang belah kanan? X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. Okey. Okey, first kita buat apa? Kuasa 2 kan kiri kanan. Okey. Yang ni dia kompleks sikit sebab dua-dua ada benda kat luar nak darat kan? Okey, jadi dia jadi apa? 9. 9. Okey, kita kembangkan dalam dia. X kuasa 2 X kuasa 2. tambah 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9 Habis sama dengan 4 4 kurungan X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 36. Okey. Jadi kita akan darabkan 9 dengan 4 tu masuk jadi apa? 9X kuasa 2 9X kuasa 2 tambah 18X tambah 9 tambah 9Y kuasa 2 tolak 54Y tambah 81. 81. Okey. Yang belah Sama sana? dengan 4X kuasa 2 tolak 32X tambah 64 64. tambah 4Y kuasa 2 tolak 48Y tambah 144. Tambah 144. Oh, okey, panjang. Okey, jadi kita nak susun sekarang 9X kuasa 2 dengan 4X kuasa 2 tu. 5X kuasa 2. Okey, 5X kuasa 2. Tu Y pula 9Y dengan 4Y. 5 tambah 5Y kuasa 2. Tambah 5Y kuasa 2. Yang X pula 18X dengan negatif 32X. Tambah 50X. Okey.
Yang Y pula negatif 54 dengan negatif 48. Negatif 6Y. Negatif 6. Nombor pula 9 campur 8 tolak dengan 64 tolak dengan 144. Negatif 118. Negatif 118. Sama dengan kosong. Okey, yang ni boleh pemudah tak? Tak kot. Tak. Tak boleh sebab 118 tak boleh bagi 5 kan? Okey, jadi betul lah. Jadi yang ni jawapan dia yang paling ringkas. Itu jawapan dia. Okey, nombor 5 Aisyah. Aisyah? Ya, Ada? Okey. ada. Okey, cikgu baca soalan lah. Titik R bergerak supaya jaraknya dari titik A 60 adalah 2 kali ganda jaraknya dari titik B negatif 30. Cari persamaan lokus bagi R. First kita kena tulis equation. Okey. Equation dia akan jadi RA sama dengan 2RB. Sama dengan 2 RB. Betul ya? Jadi 2 kali ganda tu maknanya siapa lagi panjang? RA. A kan? RA. Jadi RB kena darab 2 baru sama dengan RA. Okey, lepas tu? Lepas tu kita masuk dalam formula jarak. Okey. Kita bentuk RA dulu. Okey, apa yang dalam RA tu? Dengan X tolak 6 X tolak 6. tambah dengan Y tolak 0 kuasa 2. Jadi Y tolak 0 kita boleh tulis di Y kuasa 2 je. Lepas tu? Lepas tu yang RB tu kurungan X tambah 3 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Y tolak 0. Okey, Y pun tolak 0. Okey, kita kembangkan. Kita kena kuasa 2 dulu. Kuasa 2 kanan dan kiri. Dan kanan. Okey, yang ni dia terhilang kan? Jadi tulis apa dia jadi dalam tu? Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2. Okey, jadi yang belah kanan ni? Kita kuasa 2 kan yang 2 tu jadi 4. Kurungan kita kembangkan yang X tu dia jadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2. Okey. Jadi kita darab masuk 4 dulu. 4X kuasa 2 tambah 24X tambah 36 tambah 4Y. Okey, Y kuasa 2. Yang ni kita tulis balik. Lepas tu kita bawa equation yang belah kiri kita bawa ke kanan. Jadikan satu equation je. Jadi 4X dengan X lah. Dia akan jadi 3X kuasa 2. Lepas tu 24X tu tambah dengan 12X. Jadi 36X. 36X. Yang Y Y tu? 4Y kuasa 2 tu bawa pergi sebelah jadi 3Y kuasa 2. Tambah 3Y kuasa 2. Lepas tu yang belakang sekali 36 tolak 36 kan? Betul? Kosong hilang. Jadi sama dengan kosong. Yang ni boleh pemudah? Boleh. Boleh. Jadi berapa? Jadi kita akan bahagi apa? Bahagi dengan 3. Semua bahagi yang 3. Dia akan jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 12X sama dengan 0. Okey, betul. Okey. Jadi last kali Anis. Ya. Okey, saya tengok soalan kamu pula. Titik P bergerak dalam nisbah PO nisbah PA sama dengan 1 nisbah 4 dengan O adalah asalan dan koordinat A adalah 20. Cari persamaan lokus bagi titik P itu. Jadi first kali macam mana nak tulis equation dia? PO sama dengan PO sama dengan 4 PA. PO sama dengan, iya ke? 4 tu kalau kita tulis dalam nisbah, siapa yang 4 bahagian, siapa yang 1 bahagian? Ni 1 nisbah 4 kan? PA yang panjang kan? PO yang pendek kan? Jadi siapa yang kena darab 4?
PO. PO. Yang pendek ni kena darab 4 sebab bila kita tulis persamaan, kita kena sama kiri dengan kanan kan? Maknanya yang PO yang pendek ni kena darab 4 baru akan sama dengan PA. Jadi 4 PO sama dengan PA. Faham lah? Faham. Okey, jadi kita akan masukkan dalam formula. Ni macam mana formula dia? Yang belah kiri ni? Yang belah kiri tu 4. Dah. 4 dalam kurungan X kuasa 2 je. Sebab titik dia kosong-kosong kan? Okey, betul. Jadi X kuasa 2 je. Tambah Y kuasa 2. Campur Y kuasa 2. Okey. Jadi yang belah PA tu? Kurungan X tolak 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Campur Y kuasa 2. Okey, first kita buat apa? Punca kuasa kuasa 2 kiri kanan. Kuasa 2 kiri kanan. Apa jadi kat 4 tu? 4 tu jadi 16. Okey. Jadi 16 dalam kurungan X kuasa 2 campur dengan Y kuasa 2. Jadi kat belah kanan ni jadi apa? X tolak 2 Y tambah Y kuasa 2. Ini kita akan kembangkan lah. Sekejap kita tulis dulu, kita kembang baris yang seterusnya. Okey, jadi yang ni kita darab masuk je 16, dia akan jadi apa? 16X kuasa 2 tambah 16Y kuasa 2. Okey, yang belah kanan ni? X kuasa 2 tolak 2X. Tolak 2X tu berapa kali? 2 kali. Jadi dia jadi tolak berapa X? Tolak berapa X? Tolak 2, tolak 2 Tolak kan? 4X. Tolak 4. Tolak 4. Lepas tu? Tambah 4. Tambah 4. Tambah Y kuasa 2. Okey, jadi sekarang kita nak pindahkan semua ke kiri. 16X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Jadi apa? 15X kuasa 2. 15X. Negatif. 15X. Positif kan? Positif. Okey, yang ni Y lah cikgu tu silap tulis. Okey, 16Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2. Jadi apa? 15Y kuasa 2. Tambah ke tolak kat sini? Tambah. Tambah, okey. Okey, lepas tu yang lain-lain tu? Tolak 4. Tambah 4X tolak 4. Okey, betul. Sama yang kosong. Yang ni boleh mudah tak? Tak. Tak boleh lah. Jadi yang ni jawapan dia lah. Okey, betul. Okey, jadi faham tak soalan dia? Senang je kan yang ni? Jadi kita tengok seterusnya apa lagi yang ada dalam tajuk ni. Tengok ah. Cikgu tengah scroll tapi dia tak nak scroll. Oh, dia scroll kat atas. Okey. Ni dah sampai tajuk vektor dia ke? Nak habis dia ke ni? Cikgu yang terslide kan kot. Okey. Sekarang ni tinggal menyelesaikan masalah. Jadi yang ni last sekali. Mari kita tengok soalan dia yang berkaitan dengan kambing ni. Okey, seekor kambing diikat dengan tali pada sebatang tiang yang terletak di tengah-tengah sebuah padang. Panjang tali yang digunakan ialah 4 meter. Kambing itu berjalan di hujung tali yang tegang mengelilingi tiang seperti dalam rajah. Jika koordinat bagi tiang itu adalah 2, 4, cari persamaan locus bagi laluan kambing. Yang ni simple je kan? Macam mana kita nak selesaikan dia? Apa equation dia? Apa equation yang kita nak guna ni? Punca kuasa. Lepas tu X tolak X1 kuasa 2 campur Y tolak Y1 kuasa. Okey, betul. Jadi yang ni kiranya dia bergerak, locus tu bergerak mengelilingi satu titik pada jarak 4 meter kan? Jadi jawapan ni sama dengan apa ni? 4. Sama dengan 4. Jadi dalam kurungan ni apa dia? X tolak 2 tambah Y tolak 4. Betul. X tolak 2 dengan Y tolak 4. Jadi yang ni simple lah. Jadi kalau soalan macam ni, kita kena baca je soalan. Kalau dia tak lukis pun kita dah boleh bayang macam mana. Kalau dia bagi lukisan lagi senang lah. Jadi dia bagi kambing ni kita punya titik locus tu nah. Bila kita selesaikan dia,
Sekejap. Bila kita selesaikan dia, kita dapat jawapan, simple je ni. Kita dapat jawapan yang ni lah. Okay, bila kita kembang macam biasa lah, kita susun. Yang ni yang senang, yang level 1. Ni kita tengok soalan dia. Cikgu rasa soalan dia pakai formula ni je lah. Tapi pernah jadi dalam equation, untuk equation locus dia berkaitan dengan M1, M2 sama dengan -1 tu pernah jadi. Dia boleh guna formula lain. Formula kecerunan. Boleh jadi pakai formula kecerunan lah, tapi kat sini cikgu tak tahu dia ada contoh ke tidak. Jadi sebab kita nak habis dah, cikgu rasa yang ni kamu boleh buat sendiri. Okay, yang ni homework. Jadi kita try buat latihan intensif bawah ni. Jadi ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita dah habis kan. Jadi untuk tamatkan kita punya kelas geometri koordinat ni Sabtu ni, kamu nak buat kelas lagi ke? Sabtu ni nak kelas Boleh ke? je cikgu. Boleh. Jadi Boleh je, cikgu. kalau Sabtu kita buat kelas, kita akan buat latihan pengukuhan ni sama-sama lah. Yang ni overall lah cikgu rasa kan? Betul? Jadi overall, jadi ada berapa soalan. Bolehlah kita akan habiskan hari Sabtu ni tajuk geometri koordinat ni. Yang hari ni kita buat dulu latihan intensif ni. Okay. Dia ada satu lagi kelas kita bagi habis semua tajuk ni betul-betul. Okey, jadi nombor 1 cikgu nak bagi kat siapa? Semua. Ada ke orang baru masuk? Tak ada kan? Jadi nombor 1 kita bagi kat Syahira ada? Syahira faham tak? Syahira masuk lambat ni kan? Faham tak? Tak. Tak faham lagi? Tak apa, saya boleh dengar. Nanti cikgu rakam tau, nanti kamu boleh tengok video balik. Jadi nombor 1 ni kita start dengan Safatul lah. Yang ni Safatul. Jadi dia ada A dengan B kan. Jadi cikgu bagi yang B ni, susah tak yang ni? Cikgu pun tak sure susah ke tidak lah. Cikgu bagi kat Syafiqah. Okay, nombor 2 ni cikgu bagi kat Fakihah. Nombor 3 A cikgu bagi kat Izzah. Ke senang je ni? Yang ni senang kan? Cikgu bagi apa lagi ada kat sini ya? Tak apa, cikgu bagi kat siapa-siapa. Yang ni boleh ikut bagi kat Syairah. Cikgu bagi kat Syairah yang ni. Lepas tu nilai-nilai K ni cikgu bagi kat Izzah. Nombor 4. Nombor 4 ni cikgu tak tahu susah ke senang. Cikgu bagi kat Anis. Nombor 5. Cikgu bagi kat Huda, 5A. Yang B ni cikgu bagi kat yang ni tak ramai orang ada. Cikgu bagi kat siapa lagi tak kena? Fakihah kena dah? Dah cikgu nombor 2. Ya, dah kena dah. Cikgu bagi kat Aisyah. Nombor 6 ni nanti kita tengok. Semua kena dah kan? Siapa tak kena lagi? Nurin. Nurin nombor 6. Okey, nombor 6. Sampai nombor 6. Okey, mari kita start tengok soalan nombor 1 tu, Safatul. Nina, Safatul? Sat cikgu. Cikgu ajar kertas cikgu ni. Okay. Wait. Dah lag dah ke? Ni kecil sikit kot, tak nampak. Okay. Okay, 1 titik R, X, Y bergerak supaya jaraknya dari 2 titik tetap A -110 dan B 26 adalah dalam keadaan RA over RB sama dengan 1/2.
cari persamaan locus bagi R dulu. Okey. Macam nak buat? Membuat equation dia dulu. Okey, jadi macam mana equation RA dengan RB ni? Siapa yang kena darab 2? RA darab 2. 2 RA sama dengan RB. Okey, betul. Okey, kita akan masuk dalam formula macam biasa. Formula jarak. Okey, apa ada dalam kurungan RA tu? X tambah 1 kuasa 2 tambah Y tolak 10 kuasa 2. Y tolak 10 kuasa 2. Okey, yang kat belah kanan? X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. Okey, jadi kita nak hilangkan kuasa 2 dulu kan? Macam mana? Ni 2 tu kena punca kuasa. Semua kena punca kuasa. Semua kena kuasa 2. Semua kena kuasa 2 Ana sama tak? Okey, jadi 2 jadi apa? 2 jadi 4. Okey, bagi kita cikgu apa yang ada dalam kurungan dia yang pertama ni. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 Tolak 10 kan? tolak 20 Tolak 20. 20Y. tambah 20. Ya ke? Tolak 10 darab tolak 10. Darab tambah 100. Tambah 100 lah. Okey. Okey, yang belah kanan ni? X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 12 Tolak 12Y. tambah 36. Okey. Jadi kita darab masuk 4 tu dulu dia jadi apa? 4X kuasa 2 tambah 8X tambah 4 tambah 4Y kuasa 2 tolak 80. 80Y tambah tambah 400. okey. Jadi yang belah kanan ni kita tulis balik je. Okey, jadi kita nak pindah kan, pindah semua ke kiri. Jadi part X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Jadi apa? Jadi 3X kuasa 2. 3X kuasa 2. So Y pula. 4Y dengan Y. Tambah 12. Y dulu. Y kuasa 2. Boleh cikgu pening. 4Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2. Tolak 3Y kuasa 2. Tolak ke tambah? Tambah. Tambah. 3 tambah 3Y kuasa 2. Okey, 8X dengan negatif 4X tu. Jadi 12X. Betul. Tambah 12X. Okey, sekarang ni Y pula negatif 80Y dengan negatif 12Y. Tolak 68Y. Sekarang tinggal nombor je. Tambah 4, tambah 400, tolak 4, tolak 36. Ah, 364 tambah 364. Okey. Yang ni boleh pemudah tak Safatul? Tak boleh. Tak boleh ke? Tak boleh bagi 3? 68 tu tak. Ya, 68 tak boleh. Jadi yang ni, okey betul lah, yang ni jawapan dia lah. Okey betul. Okey, thank you. Okey, B pula. Syafiqah.
Syafiqah mana? Ada lagi dia? Syafiqah? Hilang dah. Pergi toilet katnya. Line cikgu clear tak ni? Okey. Okey cikgu. Okey, jadi siapa nak volunteer ni? Syafiqah tak ada. Siapa nak jawab ni? Tak ada? Cikgu bagi kat Fakihah lah. Nah, nanti Fakihah boleh jawab nombor 2 sekali. Okey, yang B tu Fakihah. Dia tadi soalan tadi kan, jadi dia kata B dia nak koordinat titik bagi lokus R yang menyentuh paksi Y. Mana kita nak dapat koordinat titik bagi lokus R? Maknanya dia nak jawapan koordinat bila kata equation lokus kita tu sentuh paksi Y. Tadi kita dah ada equation lokus kan? Apa jadi kat equation ni bila dia sentuh paksi Y? Nilai X dia ada nilai tak? Ada. Nilai X dia menyentuh paksi Y. Maknanya dia pintasan Y ke pintasan X tu? Pintasan X. Ya ke? Dia sentuh paksi Y. Oh, pintasan Y. Dia sentuh paksi Y maknanya dia pintasan Y. Jadi kalau dia pintasan Y, berapa nilai X dia? Kosong. Nilai X dia kosong kan? Ni kamu tengok equation kamu ni. Jadi first kali kita kena buat apa dengan equation ni? Last kali kita nak dapat koordinat kan? First kita kena buat apa? Apa nak buat dengan maklumat dia? Macam mana kita nak dapat pintasan Y? Kena guna equation cikgu. Yelah. Tadi kita kata koordinat X kita kosong kan? Jadi kita kena buat apa kat equation ni? Bahagi 3. Bahagi 3? Sebab apa? Tak. Yang ni equation dah betul dah. Kita tak payah ringkas. Cuma kita nak guna dia nak cari koordinat titik R ni yang menyentuh paksi Y. Dikatakan kamu punya apa? Kamu punya locus tu kan? Dia kata dia bentuk bulatan macam ni kan? Jadi ada kawasan dia akan sentuh paksi Y, nampak tak? Ni masa dia sentuh paksi Y tu dia suruh cari koordinat dia. Jadi kita dah ada equation, kita nak guna equation nak cari koordinat kan? Yang kita tahu koordinat kita nak cari tu dia adalah koordinat yang dia punya nilai X dia kosong. Jadi macam mana kita nak cari koordinat tu? Oh, ganti X dengan kosong. Okey, kita akan gantikan X tu dengan kosong. Jadi bila kita ganti X tu dengan kosong, apa jadi dengan equation ni? Tak ada X. Jadi dia tinggal apa? 3Y kuasa 2 tolak 68Y tambah 364 sama dengan? Kosong. Okey, jadi lepas dia jadi macam ni, Fakihah rasa kita kena buat apa nak cari koordinat dia? Tekan EQN. Kita EQN kan je. Jadi kita EQN kan ni dapat apa dalam kurungan ni? Dapat X sama dengan 14. Y tolak 14 dengan X sama dengan 26/3. Kalau 26/3 nak tulis macam mana dalam kurungan ni? 3X tolak 26. 3Y lah sebab dia Y lah. 3Y. Okey, betul. Jadi kita dah ada Y kita 14 dengan Y kita 26/3 kan? Jadi macam mana nak tukar jadi koordinat? Apa koordinat dia tu?
kosong Hmm. 14 dengan kosong 26/3. Okey, betul lah ini jawapan dia. Okey, mari kita sambung buat nombor 2 pula. Okey, jadi yang ni rajah yang dibagi lah. Di rajah di sebelah menunjukkan suatu tembereng garis AB, garis AB lah, masing-masing dengan koordinat 1, 1 dan 7, 9. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak S, jadi S tak dekat gambar ni, supaya segitiga ABS sentiasa bersudut tegak di S. Jadi dia kata kita ada satu titik S dan titik S tu macam mana dia punya relationship dengan AB yang kita ada tu. Dia bentuk satu segitiga. Sudut tegak. Sudut tegak macam ni lah. Jadi yang ni titik S kita. Tapi dia titik bergerak lah Jadi dia bergerak dengan cara yang sentiasa dia bersudut tegak dengan S. Jadi tu maklumat dia bagi. Sekarang ni kita nak cari dia punya persamaan lokus dia. Macam mana caranya Fakihah rasa? Punca kuasa. Kita tak ada maklumat jarak kan ni kan? Tak ada. Jadi macam mana caranya kita nak tulis ni? Ingat tak tadi cikgu kata yang mungkin dia tak pakai formula jarak, mungkin dia pakai formula lain. Jadi kalau kata kita anggap kita punya S ni, koordinat S dengan Y, macam mana hubungan antara SB dengan SA tu? Fakihah, macam mana kita nak hubungkan SB dengan SA tu? Berserenjang. Berserenjang. Jadi kalau berserenjang, kita tengah cakap pasal kecurunan ni kan? Betul tak? Jadi kalau kecurunan, kalau berserenjang pakai formula apa? M. M? M apa? Sama dengan M1, M2 tu kan? M1 darab dengan M2 sama dengan apa equation dia? Ni kena hafal. M1, M2 sama dengan? Cikgu. Jumpa dah? Kalau berserenjang M1 darab M2 sama dengan? Sama dengan negatif 1. Okey. Jadi kalau kita nak tulis lokus dalam bentuk persamaan, apa equation untuk persamaan? Untuk kecerunan? M tu kita nak tukarkan dia kan? Dia apa formula untuk kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi sekarang ni kita anggapkan bahawa katakan SA kita tu M1 lah. Jadi SA tu M1, SB tu adalah M2. Jadi bila kita kata S tu maksudnya lokus kita kan. Jadi lokus kita yang titik bergerak X dengan Y tu, yang tu kita biar dia sebagai X dengan Y. Jadi kita nak ganti dia dalam equation kecerunan kita. Jadi kalau equation kecerunan Y tu kalau kita biar dia sebagai Y sebab dia koordinat S, jadi Y tolak dengan apa? Y tolak dengan 1. Betul. Per dengan? Per dengan X. X tolak? 1. Okey, yang ni equation untuk SA. Kalau untuk SB, apa equation dia? Y tolak 7. Y tolak 7 ke Y tolak 9? Y tolak 9. Per? Tolak per X tolak 7. X tolak 7 sama dengan negatif 1. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Bila kita dapat equation macam ni, macam mana kita nak darabkan tu?
Atas darab Sil- dengan bawah. Dia tak ada silang lah. Atas darab dengan atas, bawah akan darab dengan bawah. Maknanya Y tolak 1 akan darab dengan Y tolak 9, X tolak 1 akan darab dengan X tolak 7. Boleh? Atas dengan atas ni kalau pecahan, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi apa jadi kat equation Y tu? Y kuasa 2 tambah 9Y. Tambah ke tolak? Tak, tolak. Tolak 9Y, tolak Y. Dapat apa? 8Y. Ya. 10Y. 10Y. Okay. Lepas tu ujung dia apa? Tambah 9. Tambah 9. Okey, tingkat bawah pula. X kuasa 2 tolak Tolak 7, tolak 1. 8X Tolak 8X. tambah 8. Tambah 8 ke tambah 7? 7. 7. Okey, sama dengan negatif 1. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita boleh pindah tak yang tingkat bawah ni pergi belah kiri, kanan? Boleh. Boleh. Jadi dia akan jadi apa? Y2 tolak 10Y tambah 9 sama dengan negatif 1 kurungan X2 tolak 8X tambah 7. Okey, kalau kata negatif 1 dia akan darabkan, dia ubah je sign semua kat bawah ni. Jadi kalau negatif 1 darab X kuasa 2 dia akan jadi negatif X kuasa 2 kan. Kalau negatif 8X darab dengan negatif 1 jadi apa? 8X Jadi positif tolak 8X. 7. Tolak 7. Okey, nak selesai dah ni kita nak susunkan dia. Jadi susunkan dia macam cara dalam bentuk arm tu. Siapa kat depan? X. X. Jadi X tu kat belah kanan, kita pindahkan dia belah kiri. Jadi dia jadi apa? X kuasa 2 Lepas tu? Tambah Y. Tambah Y kuasa 2. Y kuasa 2 Lepas tu? Tolak 8X tolak 10Y Tolak 10Y. tambah 9 tambah 7. Tambah 9 tambah 7 jadi berapa? 16. Okey. Siap dah? Sama dengan kosong. Siap dah ni? Boleh kecilkan? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Betul lah. Jadi yang ni final answer dia. Betul nah? Okey. Okey, jadi yang ni yang contoh cikgu kata tu nah. Jadi kalau equation yang berkaitan dengan serenjang, kita akan pakai formula berkaitan dengan kecerunan lah. Jadi yang ni soalan dia. Contoh dia macam soalan nombor 2 ni. Okey. Jadi yang ni pernah keluar dalam SPM lah. Jadi kalau kata kita tengok locus, jangan kita assume formula dia satu saja. Kita kena betul-betul baca soalan, pastikan daripada maklumat dia bagi tu. Formula mana yang kita nak guna. Okey. Jadi sekarang ni nombor 3. Syahira. Ya. Meh tolong cikgu jawab nombor 3 nah. Di titik Q bergerak di sepanjang lengkuk sebuah bulatan berpusat 65. Lengkuk itu melalui titik 28 dan K2. Cari persamaan lokus bagi Q. Jadi first kali kita kena tulis equation dia dulu. Macam mana kita nak tulis tu? Ni payah juga ni. Okey, dia kata kita ada titik Q kan? Titik Q bergerak di sepanjang lengkuk sebuah bulatan berpusat 65. Jadi yang ni pusat dia. Lepas tu kita ada radius lah ni, jarak dia daripada pusat bulatan tu. Jadi yang ni Q kita punya locus tu. Jadi dia gerak dalam bentuk bulatan lah sebab dia mengelilingi titik pusat ni. Jadi yang ni lintasan Q kamu. Ni Q kamu yang bergerak. Q ni koordinat kamu X dengan Y. Okey macam tu.
Okey, dalam dia punya lintasan tu dia ada bertemu dengan dua titik. Boleh? Ni dia bertemu dengan titik R28 dan titik SK2. Okey, tapi yang pertama tu dia nak yang mudah ya. Dia nak persamaan locus bagi Q. Jadi first kali apa yang kurang? Selalunya soalan yang dibagi disuruh cari locus ni dia akan bagi apa kat kamu? Selalunya dia akan bagi apa? Maklumat apa? Selain Unit. koordinat. Unit dia akan bagi jarak, betul? Dia akan bagi jarak kan, betul? Jadi kat sini dia tak bagi jarak. Jadi macam mana Syairah rasa kita nak dapat jarak dia? Kita ada tak mana-mana titik yang kita boleh guna untuk cari jarak? Ada tak titik lain selain SY tu yang kita boleh cari jejari bulatan tu? Ada tak? Guna pusat. Pusat tu satu titik, satu lagi nak pakai titik yang mana satu? R tu. Betul. Okey, jadi kita akan pakai koordinat R ni, kita akan dapat jarak daripada pusat tu ke R. Radius dia juga kan sama kan? Sebab dia ada kan. Jadi macam mana kita nak masuk dalam formula tu? Yang ni formula jarak, kita nak isi dalam formula jarak. Yang ni kita nak cari R lah. Okay, jadi yang ni equation dia sama dalam kurungan X tolak X campur dengan Y tolak Y. Jadi kalau kata Syairah ambil yang belakang ni sebagai koordinat X2, Y2 kita dengan yang ni X1, Y1, macam mana nak isi dalam kita punya formula ni? Siapa tolak siapa? X tolak 6. X2 tolak dengan X1 kan sebab kita nak cari jarak kan. Jadi 2 tolak dengan 6. 2 tolak 6. Jadi kita nak cari jarak, jadi semua nilai kita dah tahu dah kat sini. Lepas tu kalau Y macam mana nak isi? 8 tolak 5. 8 tolak 5. Okey, cuba kira dulu. 2 tolak 6 kuasa 2 ni dapat berapa? 8. 2 tolak 6 dapat berapa? Negatif 4. Kalau kuasa 2 kan? 16. Okey, 16. Jadi yang belakang tu? 9. 8 tolak 5. 8 tolak 5, 3. 3 kuasa 2, 9. Okey, betul. Jadi 16 campur 9 dapat berapa? Dapat 25. Okey, jadi kalau punca kuasa 25? 5. Okey, dapat 5. Okey, jadi kita dah ada 5. Macam mana kita nak buat persamaan locus tu? Apa dia cikgu? Macam mana kita nak jawab A tu? A tu dia nak persamaan locus kan. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah jarak antara pusat tu ke Q 5 unit. Jadi kita nak masukkan dalam persamaan locus kan. Kita nak cari persamaan locus kan. Jadi macam mana kita nak tulis tu? Dikatakan pusat ni O. Jadi OQ adalah sama dengan OQ sama dengan apa? OQ 5. Okey, jadi kita nak masuk OQ ni kita akan masuk dalam formula jarak semula. Cuma sebab Q tu titik XY kan, jadi kita akan gantikan X tu kita biar dia sebagai X yang kat depan tu. Jadi kita akan masuk dalam formula jarak ni semula. Tapi kali ni untuk kita cari persamaan locus. Jadi kat depan ni X. Jadi X tolak berapa tu? X tolak 6. X tolak 6. Lepas tu Y tolak? 5. Tolak 5. Okay, jadi yang ni kita kena buat apa lepas tu? Lepas tu pindahkan punca. Okay, jadi apa yang jadi kat 5 belah sana? Jadi kuasa 2. Yang 5 kuasa 2 dapat? 25. Okay, jadi cikgu nak Syairah beritahu cikgu apa jadi kat X tolak 6 ni kuasa 2. X tolak 2. X kuasa 2. X kuasa 2 tolak N kuasa 2. Tolak 6 kuasa 2. Bukan. Dia X tolak 6 dengan X tolak 6 kan. Jadi kita kena kembang satu-satu. Mula-mula X darab dengan X jadi X kuasa 2. Lepas tu? Tu 6X. Tolak 6X berapa kali? Tolak 6X. 2 kali. Jadi tolak 6 jadi berapa?
Jadi negatif 12. Okey, 12x. Lepas tu hujung dia jadi apa? Tambah? Tambah 36. Okey, tambah 36. Okey, yang y pula. Yang y pun sama, kembang y tolak 5 dengan y tolak 5 jadi apa? Y kuasa 2 tolak 10y okey, tambah 25. tambah 25. Okey, sekarang tinggal nak susun ni kan. Jadi kita susun macam mana? Siapa kat depan? X dan X kuasa 25. 2. X kuasa 2 kat depan. Jadi X kuasa 2 kat depan. Lepas tu? Lepas tu y kuasa 2. Lepas tu y kuasa 2. Jadi campur y kuasa 2. Lepas tu? Lepas tu tolak 12x Lepas tu? tolak 10y. Okey, jadi last kali tu nombor tu. Tambah 36 tambah 25 tolak 25. 36. Tinggal 36 je sebab 25 ni hilang kan? Sama dengan? Kosong. Dah siap ke belum ni Syairah? Dah. Dah, okey betul dah siap dah lah. Okey. Alright, B pula. Izzah. Ya. Okey, jadi yang ni soalan sama ni diagram atas tu. Sekarang ni dia suruh cari nilai-nilai K. Nampak tak? Tadi kita ada 2 titik pada kita punya lintasan ni kan. Satu titik R, satu titik K. Titik S ni dia ada koordinat S yang kita tak tahu, yang kita label sebagai K. Macam mana nak cari nilai K tu? Kita nak buat apa dengan persamaan lokus ni? Buntu ke kamu? Kita ada persamaan. Jadi macam mana kita nak cari koordinat balik daripada persamaan? Kita kena buat apa? EQN. Boleh EQN ke ni? Tak boleh lagi kan? Kita kena buat apa dulu dengan kita punya persamaan lokus ni? Gantikan K dalam X. Kita akan gantikan X dengan K. Satu lagi koordinat yang kita akan ganti yang mana satu? Y dengan 2. Jadi kita akan gantikan ikut titik kita tu. Jadi kita nak dapat nilai K. K tu berlaku bila Y 2 kan. Jadi kita akan gantikan X kita dengan K dan Y kita 2. Digantikan untuk dalam equation ni dia jadi apa? K kuasa 2. K kuasa 2. Tambah 2 kuasa 2. Tolak 12. 12K. 12K. Tolak 10 darab 2. Tambah 36. Okey. Jadi bila dah nampak macam ni kita tahu dah nak buat apa kan? Kita kena kembang sikit, lepas tu kita akan EQN. Jadi K kuasa 2 tolak 12K. Okey, belakang tu nombor dia berapa? 2 kuasa 2 tolak 10 darab 2 campur 36. 20. Tolak 20 ke tambah 20? Tambah 20. Okey, jadi kita akan EQN equation ni untuk cari titik K. Titik K boleh jadi dua kemungkinan lah. Apa dia? K sama dengan K tolak 10. K tolak 2. K tolak 2. Jadi apa nilai-nilai K? 10 dengan 2. Okey. Siap dah soalan ni? Dah, okey betul lah. Jadi kalau kata kita nak cari balik titik, kita dah ada persamaan lokus, kita gantikan je maklumat titik tu yang kita ada. Kalau kita dah ada Y, kita akan dapat X. Kalau kita dah ada X, kita akan dapat balik Y.
Lepas tu kalau kata macam soalan Nadia jawab atas tu, kalau dia pintasan X maksudnya Y dia kosong. Kalau dia pintasan Y maksudnya X dia kosong. Jadi dia akan bagi kamu maklumat untuk kamu ganti. Okey, seterusnya soalan untuk Anis. Anis. Sekejap cikgu dah scroll jauh dah, pergi mana dah. Mana pergi? Okey. Ni soalan dia. Okey. Nampak nak graf dia? Nampak. Okey, jadi rajah di sebelah menunjukkan lokus bagi titik bergerak P. Ni yang ni lintasan lokus tu bentuk macam kuadratik punya graf ni kan. Dengan keadaan jaraknya dari titik R10 dan garis X sama dengan -1 adalah sama. Jadi kata jarak daripada titik R dan garis X sama dengan 1 ni lah adalah sama. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P tu. Macam mana nak jawab dah? Tulis dulu equation dia. Macam ni equation dia? OR. Apa titik bergerak kita P kan? P. Jadi macam mana equation dia? OP. Ada O ke? Oh, tak ada. P je. P dengan R dengan P dengan garis X dengan -1 ni kan? Jadi kalau dia kata garis tu X dengan -1, kita boleh guna dia sebagai koordinat ke? Anis? Boleh. Boleh ke? Tapi maknanya nilai Y dia semua nilai kan, betul tak? Nilai Y dia tak tetap kan? Nilai Y dia adalah Y. Betul? Ini cikgu pun tak buat lagi soalan ni lah. Mari kita cuba. Kita tulis equation dia dulu. Kita label dia sebagai PX lah. Okay. Jadi jarak daripada mana ke mana, macam mana equation dia? Jarak dari P ke R kan? PR. Adalah sama dengan? PX. PX kita tu yang X sama dengan 1 tu. Okay, jadi kalau yang ni rumit sikit lah sebab X tu sama dengan 1. Macam mana kita nak selesai ni? Jadi sebab equation yang kat belah kanan tu, kita tak boleh ganti dalam formula jarak kan, sebab nilai Y dia tetap Y ke boleh? Boleh ke? Kita cuba nah. Jadi yang ni kita akan gantikan Y dia dengan Y. Tapi X dia kita akan masukkan sebagai 1. Nah? Jadi yang PR ni kita akan buat dengan cara yang sama. Jadi kita tulis dulu equation untuk PR. Macam mana equation PR? X tolak 1. X tolak 1. Kuasa 2 campur Y kuasa 2. Okey, jadi kalau untuk PS dengan 1 ni macam mana equation X dia? X tambah 1 kuasa 2. X tambah 1 kuasa 2. Lepas tu kalau kita kata Y tu Y, dia jadi apa? Jadi Y. Jadi Y tolak Y kan, betul? Jadi Y tolak Y apa jadi dengan Y? Kosong. Hilang. Kita kata dia hilang lah. Okey, jadi kita kembangkan dia. Jadi tak ada apa-apa kat belakang ni. Jadi sekarang ni kita kena buat apa? Punca kuasa 2 dua belah. Kita kuasa 2 dua belah. Jadi kita akan buang dia punya topi ni kan. Okey, jadi tinggal apa dalam kurungan tu? Tinggal X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kumpulkan jadi sama dengan X tambah 1 kuasa 2. Okey, jadi kita akan kembangkan yang ni. Jadi apa? X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Tambah 1. Okey, sekarang ni kita nak pindahkan dia. Bila X kumpul dengan X apa jadi? X hilang. X hilang. Lepas tu? Negatif 2X tolak 2X jadi negatif 4X. Negatif 4X.
So satu hilang juga. Satu Satu hilang tengah-tengah. juga. Y ada lagi? Tak ada. Y ni ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Jadi kita ada Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan? 9, 0. Okey. Siap dah ni? Dah. Dah, okey. Betul lah ini cara dia. Ini jawapan dia nah. Jadi betul lah. Sekiranya kita ada satu garis yang equation, kalau kata garis X sama dengan -1, maknanya nilai Y dia tak tetap kan? Nilai Y dia, mana garis X satu? Garis ini kan? Yang ini. Ini nilai dia, Y dia tu berubah-berubah juga macam locus kita. Jadi bila dia berubah, kita anggap dia Y lah. Jadi bila kata locus tu dengan dia, dua-dua Y dia akan hilang lah. Okay. Betul. Jadi soalan seterusnya, soalan nombor 5 untuk Huda. Huda okey dah? Ya, cikgu. Okey, nanti cikgu baca soalan dia. Rajah di sebelah menunjukkan paksi X dan paksi Y yang mewakili lantai dan dinding. Jadi dia kata paksi X ni lantai kan? Jadi lantai, paksi Y tu dinding. Sebatang galah LK disandarkan pada dinding dengan panjang 9 meter. Jadi dia kata panjang galah ni 9 meter. Lepas tu menyentuh lantai dan dinding masing-masing pada titik alfa kosong dan beta kosong. Macam titik pintasan lah. Tuliskan persamaan yang menghubungkan alfa dan beta. Macam mana nak tulis? Kalau guna persamaan garis lurus, cikgu. Kalau guna persamaan garis lurus boleh? Macam mana nak masukkan dalam equation garis lurus? Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu M dia negatif B per A. M dia sama dengan negatif B per A. Betul? Jadi macam mana kita nak ganti B per A tu? Oh, iyalah kita akan pakai alpha tu titik X kita kan? Betul? Jadi apa jadi dia punya M tu? Negatif beta over alpha lah. Sama kan? Betul? Tak, Y tu bukan kekal Y, cikgu. Yang Y? Yang Y sama dengan negatif beta per alpha. Betul kan? Oh, negatif beta per alpha. Yang ni kamu punya, yang ni negatif Y per X lah ni. Okay, sorry. Okay, jadi yang ni M kamu. Lepas tu C kamu sama dengan apa? C tambah beta. X campur beta. Okay, yang ni equation dia ke? Sekejap. Mana? Oh, equation dia bila dia kata dihubungkan alpha beta tu dah tak ada, dia tak ada X dengan Y udah. Yang ni equation garis lurus. Yang ni dia nak yang equation yang ada alpha dan beta saja. Ada tak lagi cara lain yang kita boleh hubungkan alpha dan beta? Cikgu rasa kita kena pakai 9 tu. 9. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Jadi kalau dinding ni tinggi dia akan sama dengan apa? Beta. Beta. Jadi dia punya lantai tu akan sama dengan? Alpha. Okay. Jadi yang ni salah lah. Ini bukan kendak soalan tu lah. Yang ni equation garis lurus kamu. Ni macam mana kita akan guna teorem Pythagoras? 9 alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2. Betul. Jadi yang ni hubungan dia 9 kuasa 2 sama dengan apa? 81. Okay. Jadi yang ni jawapan untuk A. Okay. Alright. Ini tak boleh ada huruf lain, cikgu. Bila dia kata hubungkan antara alpha dan beta, kita mesti hubungkan dia dengan pemalas sahaja. Okay. Okay, B. Aisyah. Ya, cikgu. Okay, mari tengok soalan B ya. Diberi P, X, Y ialah satu titik pada galah itu dengan nisbah LP, PK 1:2. Jadi yang ni macam soalan MN tu lah. Kedua-dua hujung galah itu menggelongsor di sepanjang paksi X dan paksi Y. Dia bergerak.
cari persamaan lokus bagi titik P. Jadi kita anggap titik P itu sebagai lokus kita kan. Jadi kita ada nisbah 1, nisbah 2. Macam mana kita nak guna untuk cari lokus titik P tu? Terus kita kena terbitkan dulu equation dia. Okay. PK sama dengan 2LP. Apa tadi? PK? PK sama dengan 2LP. Okay, betul. Jadi yang ni straightforward je kan? Jadi kita akan gantikan dalam formula. Lepas tu kita guna formula jarak. Jadi yang ni jawapan dia kita akan dapat dalam alpha beta kan? Betul ke? Sekejap. Tak pula, jawapan dia tak ada alpha beta. Tapi kita agaknya kita kena guna kat A tu ke, maklumat A tu ke, sekejap lagi kita try. Jadi kita ganti dulu titik-titik dia nah. Okay, masukkan dulu koordinat yang PK tu. PK tu kurungan X tolak A kuasa 2. Lepas tu tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Okay, yang belah sana? 2. Kat depan tu ada 2. Depan kunci. Betul-betul. Yes. Lepas tu kurungan X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Oh, yang ni sebab dia tolak kosong. Betul. Lepas tu tambah Y tolak B kuasa 2. Y tolak beta kuasa 2. Okay, ni kita try kembangkan dulu. Okay, lepas tu kita kuasakan 2 kanan dan kiri. Lepas tu yang 2 kat depan tu kita kuasa 2. Okay, dia jadi 4 lah. Okay, apa Lepas tu dapat? dia salin balik. Yang ni kita salin dalam kurungan ni jadi X kuasa 2 campur. Tambah Y kuasa 2 tolak 2 beta Y 2 beta. Tambah beta kuasa 2. Beta kuasa 2. Okay, lepas tu yang belah kiri pula. Belah kiri ni bila kita kembangkan kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2 alpha X tambah alpha kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay. Jadi kita darab masuk dalam 4 ni dulu. 4X kuasa 2. Tambah 4Y kuasa 2. Y kuasa 2. Tolak 8 beta Y. Beta Y. Tambah 4 beta kuasa 2. 4 beta kuasa 2. Ni kita tengok boleh tak semua alpha beta kita kumpulkan. Okay, kita susun dulu. Jadi Bawa kita bawa pergi ke kanan lah. Ke kanan. Ke kanan, okay. Jadi dia jadi apa? 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tolak 8 beta Y tolak 8 beta Y tambah 2 alpha X tambah 2 alpha X tambah 4 beta kuasa 2 tambah 4 beta kuasa 2 tolak A kuasa 2 dengan tolak kosong. A kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. Jadi yang ni boleh ke nak ganti alpha beta tu? Sekejap lah kita baca segi maklumat dia. Kedua-dua hujung kalau itu berusaha dengan pasal S pasal Y. Cari persamaan lokus bagi titik P. Cikgu rasa dah betul lah kita buat. Tapi macam mana nak hilangkan alpha beta ni? Yang maklumat kita ada daripada equation yang Huda buat tu je, alpha squared campur beta squared adalah sama dengan 81. Ada maklumat lain ke? Kalau ikut kat sini, equation akhir dia jadi 4x kuasa 2 campur y kuasa 2 sama dengan 36. Sebab apa?
Oh, sekejap. Aisyah tengok gambar ni. Kalau sini 9, kita boleh tahu ke koordinat beta dengan alpha ni? Ini panjang dia. Mana ke bagi titik P? Alpha campur beta. Cikgu, jawapan dia yang alpha beta tu ada nilai. Jawapan dia last kali alpha dengan beta tu tak ada dah. Jawapan dia 4x kuasa 2 campur y kuasa 2 sama dengan 36. Dia punya equation simple. Jadi dia rasa patutnya boleh cari kot alpha beta. Tapi dia tak suruh cari pun. Sekejap nombor 5 kan ni. Kalau dia bagi panjang tu 9, lepas tu dia bagi ratio, kita boleh tahu ke nilai alpha beta tu. Siapa ada idea? Mari kita tengok jawapan sekejap. Cikgu, kalau kita buat pembagi pemberean garis tu, lepas tu kita buat persamaan serentak, dapat tak? Kalau kita serentak kan. Tapi kita tak ada titik pembereng tu kan. Tapi kita tahu ratio dia. Tapi kita banyak juga maklumat kita tak ada. Sekejap cikgu tengok jawapan penuh dia lah. Cikgu rasa nak shortcut lah sikit. Sementara tu korang boleh fikir dah macam mana nak jawab tu. Dia tak ada suruh cari alpha beta pun kan. Tapi kita tahu equation alpha beta ni lah. Yang tu je kita ada. Sekejap lah. Kita tengah buat kelas ni, kita cikgu cari jawapan dia. Aisyah, dia guna persamaan M dengan N tu untuk cari dulu nilai alpha dalam sebutan X dengan sebutan Y. Lepas tu Kita kena guna yang pembagi pemberean garis tu kan cikgu? Dia pakai formula tu. Tapi dia tak pakai formula jarak lah. Lepas tu dia gantikan dalam equation alpha beta yang dia dah ada tadi tu. Tu yang dia dapat equation yang 4x kuasa 2 tu. Mari kita try semula. Jadi kita nak cari dulu nilai alpha dan beta tu dan sebutan X dengan Y dulu. Jadi kita ada garis 9. Jadi kita tahu panjang dia 9. Lepas tu yang ni kosong beta. Yang ni alpha kosong. Lepas tu kita ada titik P. Jadi dia kiranya dia cari daripada sini lah equation dia lah. Lepas tu yang ni 1, yang ni 2 kan. Jadi 2 ni akan darab dengan yang ni. 1 ni akan darab yang ni. Kita dapat X dengan Y tu. Jadi kita dapat equation daripada situ lah sebab kita ada titik locus ni, kita anggap dia as Y macam tu. Boleh tak? Faham tak? Cikgu, lepas tu kita jadikan alpha dan beta tu perkara rumus. Lepas tu kita
substitute di dalam equation yang locus tu. Kita tak substitute equation locus sebab nanti kita akan dapat bentuk equation jugalah. Nanti bila kita ganti dalam MN, kita dapat dia sama dengan X. Yang ni sama dengan Y kan. Lepas tu kita akan substitute dengan equation A yang Huda buat tadi tu. Alpha squared campur beta squared sama dengan 36. Oh, okay. Jadi kita akan ada equation yang ada X dengan Y. Okay, jadi kita nak tulis dulu kita punya equation MN ni macam mana dia? Kosong tambah A kosong per 3 sama dengan X. 3 sama dengan X. Lepas tu 2 beta tambah 1 per 3 sama dengan Y. 2 beta campur 1 ke tambah kosong? Kosong ya? Kosong. Okay. Jadi yang ni kita dapat equation alpha beta kita lah. Jadi alpha sama dengan? Alpha sama dengan A per 3. 3X. 3X. Lepas tu beta kita, 2 beta sama dengan? 2 beta sama dengan 3Y. 3Y, beta? Beta sama dengan 3Y per 2. Jadi kita dah ada yang ni. Lepas tu kita ada equation alpha beta tu, dia terus pakai yang tu. Maknanya dia tak pakai formula jarak. Rasa sebab tak boleh kot pakai formula jarak kat sini sebab macam cara dia gelongso tu nah, macam tak boleh pakai formula jarak. Cikgu pun susah sikit soalan ni sebab kita tak faham cara dia bergerak tu kan. Jadi yang ni dia sama dengan 81. Jadi apa yang kita boleh buat sebab kita akan dapat equation juga, kita akan gantikan alpha dengan beta ni supaya dia akan jadi X dengan Y. Jadi dia jadi 3X kuasa 2 campur dengan 3Y per 2 kuasa 2 macam ni. Sama dengan 81. Okey, jadi kita kembangkan sikit lagi apa jadi tu? 9X kuasa 2 tambah 9Y kuasa 2 per 4 sama dengan 81. Jadi kita akan hapuskan tingkat bawah tu. Darab semua dengan 4. Jadi apa? 36X kuasa 2 tambah 9Y kuasa 2 sama dengan 324. 324. Yang ni boleh permudah? Boleh. Bagi semua dengan 9. Okey, jadi dapat apa? Cikgu, yang 324 tu tak payah pindah ke kiri. Bagi sama dengan kosong. Boleh? Boleh pindah? Jadi dia jadi, yang ni jadi 4 lah kan? 4X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 81 lah. Tolak 30. Bagi 9 kan? Tolak 36. Tolak 36 sama dengan kosong. Inilah equation dia nak. Tadi soalan ni susah sikit nak bayang lah. Jadi maknanya kalau kita tak experience tu, kita tak reti nak menjawab lah. Okay, kita tinggal soalan last sekali Nurin, soalan monyet ni. Nurin ada? Ada lah. Kita tengok kalau soalan ni susah. Tak apalah, kita tengok dulu macam mana. Seekor monyet diikat dengan seutas tali pada satu bucu sangkarnya yang berukuran 1 meter darab 1 meter. Allah, susah lah soalan ni Nurin, dia suruh laka. Panjang tali itu ialah 2 meter lah. Panjang tali itu adalah 2,5 meter. Laka dan terangkan lokus jika monyet itu bergerak lawan arah jam ini sangkarnya dengan tali yang tegang. Sekejap. Laka ya, dia suruh laka kan? Lepas tu terang kan? Kalau monyet ni bergerak lawan arah jam, bergerak macam ni. Susah, cikgu tengok bentuk dia tak cantik pun. Nak abaikan soalan ni? Bukanlah abai, cikgu rasa cikgu simpanlah soalan ni untuk kita punya kelas hari Sabtu depan, boleh? Sementara tu siapa dia buku teks tu dia boleh tengok jawapan dia. Nanti cikgu nak cuba fahamkan balik sebab rupa dia kompleks jugalah macam bentuk siput. Okey. Tak apalah Nurin, kita tangguhlah soalan tu dulu. Okey.
Jadi takat ni Bolina tajuk locus ni kita dah habis dah tajuk geometri koordinat. Okay, jadi next class kita akan buat kelas pukul 9.30 lah. Kita akan habiskan buat latihan bawah ni. Lepas tu kalau kata soalan lakaran ni pun cikgu akan bincang dengan kamu lah macam mana nak jawab lah. Macam mana kita nak terangkan locus tu. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa dah. Kita boleh tutup lah kelas kita. Siapa